Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita bertemu lagi dari dalam siri live harian kita. Dan hari ini saya akan fokus kepada dua soalan yang ditanya kepada saya oleh audience dalam menerusi email. Sebelum tu saya akan mulakan dengan satu teguran. Kemudian saya akan cerita berkenaan dengan dua berita palsu yang sedang ditularkan. Dan akhirnya saya akan pergi kepada satu topik hari ini, iaitu PAS. Berhubung PAS, iaitu PAS. Mengapa saya fikir dalam senario permuafakatan antara UMNO dengan PAS ni, mengapa PAS perlu berterus terang dengan Umar, dengan UMNO, dan PAS harus take the lead. Dan apa saya maksudkan bila saya kata PAS perlu berterus terang? Saksikan. Jadi saya harap audience tunggu sampai habis ya. Okey, saya mulakan dengan teguran, kemudian dua berita palsu, dan akhirnya pada topik. Teguran. Okey, kalau nak komen, kritik, kalau nak sokong. Tetapi tak payah nak guna helah, sebab ada yang tahu bahawa saya ni very strict lah dengan komen-komen, of the quality of the comment. Jadi saya akan delete ataupun buang. Saya bukan buang sewenang-wenangnya, tetapi sekarang ada yang guna helah baru, iaitu berpura-pura cakap dengan saya sesuatu, puji contohnya, kemudian selitkan I'm an idealist lah, apalah, kemudian nak jumpa dengan saya siap dengan nama, saya akan buang sekali dengan awalnya. Kita ada messenger. If you want, you can send me private message. Kalau ada private message kepada saya yang khusus ditujukan kepada saya, masuk dalam private message, kemudian saya akan buat keputusan sama ada nak jawab balik ke tidak. Okey, tak payah guna helah-helah ni semua. Lepas tu setiap posting saya tu masuk message yang sama untuk cuba pengaruhi crowd tu. Don't waste my time, don't waste my people's time. Ramai di sini ni yang serius mereka ni nak tahu. Okay, so don't waste your time. Termasuklah message ada nak jual parti kat saya atau nak beri parti kat saya ni, mengarut lah. Jangan, don't waste my time. I'm not a stupid idiot. Okay, itu teguran saya. Nombor dua, berita palsu. Okay, propaganda belah terus terang. Propaganda belah Perikatan Nasional dah jadi same level dengan propaganda yang korang dulu serang masa sebelum PRU 14. Serang DAP ni pakar berita palsu and all that. Malangnya sekarang dah same level. Okay, contohnya semalam dia ambil video Musa Aman keluar dalam airport, sorakkan orang. Kemudian tahniah, habis Sabah, kita dah dapat 35 kerusi daripada 60 kerusi ni. Mesej macam ni yang dimasukkan ke dalam grup saya ni, saya buang mesej dengan orangnya sekali. Ya, iaitu grup mana-mana grup saya, mana-mana, sama ada Facebook ke apa ke Telegram ke, saya buang dengan orangnya sekali. Okey, atau saya lihat propaganda keterlaluan, saya buang. Okey, alright. So ini adalah berita palsu. Lagi satu ialah yang ini saya tak pasti disengajakan atau tak disengajakan, tetapi beberapa pihak, bukan satu, beberapa pihak dalam perkembangan kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak, Najib ada buat permohonan untuk melucutkan penglibatan. Saya lebih rela guna istilah melucutkan penglibatan atau keahlian Gopal Sri Ram di dalam pendakwaan, pihak pendakwaan dalam kes bersabit dengan rasuah atau apa, salah guna kuasa Najib. Okey, jadi dia nak ketepikanlah Gopal Sri Ram. Jadi dia buat permohonan berdasarkan Facebook Apandi Ali posting. Now, mengapa saya rasa posting
Facebook Apandi Ali peribadi ya, peribadi. Mengapa saya secara peribadi rasa Facebook posting Apandi Ali low class, dalca parpu kurma, kira bagi saya itu tahap sampah. Okey. Rujuk balik di YouTube saya, Regi Jesse Ritaudin, link di bawah, di mana ada 2 video dengan nama Apandi sana. Rujuk. Termasuk cabaran saya pada Apandi. Okey. Tapi itu kita tolak tepi. Ada orang keluarkan berita kononnya mahkamah tolak untuk dengar rayuan Najib. So nampak macam mereka nak gain sympathy from the audience. Sebetulnya mahkamah bukan tolak nak mendengar rayuan kes, mendengar permohonan Najib untuk mengetepikan Gopal Sri Ram. No. Sebenarnya mahkamah tolak untuk tangguhkan kes, tapi dia tetap dengar pada satu tarikh yang telah ditetapkan. Tak silap saya 7 hari bulan Julai ke Ogos, I forgot, untuk dengar permohonan mengetepikan Gopal Sri Ram. Sebab apa? Permohonan untuk ketepikan Gopal Sri Ram telah dibuat beberapa kali oleh tim Najib. Itu peguam Najib, maknanya Najib lah, sebab peguam bertindak atas arahan Najib. Jadi semua permohonan itu gagal. Dan apa yang diberitahu oleh pihak pendakwaan bahawa unsur atau intipati permohonan yang dibuat kali ini lebih kurang sama macam dulu. Jadi mahkamah tidak setuju agar kes ditangguhkan, tapi dia tetap akan dengar permohonan Najib. So ini kena faham. Jangan biarkan kumpulan-kumpulan tertentu ni pengaruhi anda dengan title yang pelik, sama ada disengajakan atau tak disengajakan, mungkin untuk menaruh simpati atau mungkin memang mereka tak faham terminologi perundangan. Okey. So ini adalah berita-berita palsu dan teguran saya. Baik, hari ini sekarang saya teruslah ke topik perbincangan hari ini, iaitu PAS. Okey, sekian hari ini, beberapa hari ini saya dah tegur UMNO. Okey. Mengapa saya dah hampa dan putus asa? Walaupun saya putus asa dengan UMNO, tetapi sebabnya adalah satu tim di dalam UMNO. Sebab UMNO berpecah kepada tim A, tim B. Jadi saya khususnya putus asa disebabkan kerana perangai tim A dan juga tim B yang tidak telus dengan penyokong, tidak melakukan apa yang patut. Dan saya dah ceritakan macam mana tim A mencucuk dulu PPBM sehingga terjadinya langkah Sheraton, macam mana dia bersekongkol dengan Camp Azmin, macam mana dia bersekongkol dengan puak kecil dalam PPBM, macam mana dialah yang berpaut pada PAS sebab tim A dah tahu dia tak relevan. Ya, sebab lepas pilihan raya umum ke-14 seharusnya UMNO rebranding dulu, sebab saham UMNO jatuh teruk. Kalau lepas PRU 14, orang makin menjauhkan diri dari UMNO, saham PAS pula naik. Jadi kita tak boleh sangat nak rujuk kerusi, oh UMNO ada bilangan kerusi banyak jadi dia hebat, PAS ada bilangan kerusi ni. You can see bilangan kerusi UMNO yang dia menang dalam PRU pun dia tak boleh kekalkan sebab ada banyak katak lompat dulu. So sincerity pun orang dah nampak. PAS mana ada katak lompat. Okay. So jadi saham UMNO memang jatuh teruk mendadak. PAS pula saham dia tinggi. Andai kata PRU 14 lepas dah habis, lepas 2-3 bulan diulang semula, saya tak terkejut kalau PAS menang lebih banyak kerusi daripada UMNO. Okay, so don't go by bilangan kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14. Hakikatnya semua orang Melayu Islam tahu bahawa UMNO terpaksa berpaut pada PAS untuk kembalikan aura dia. Dia berpaut pada PAS. Okey, berpaut. Ini perkataan yang tepat. Dan tim yang buat benda tu adalah tim A, sebab tim A tahu kalau UMNO buat rebranding, tim B yang majoriti ni akan pupuskan tim A. So dia cepat-cepat pergi berpaut pada PAS dan kemudian terbentuklah Muafakat Nasional. Baik, di dalam satu siri pendedahan, 3 pendedahan dalam video-video YouTube, pergi rujuk. Saya akan letak lepas sidang media ni, saya akan letak link kepada YouTube tu di ruang komen di bawah.
Lebih kurang 20 minit lepas sidang ni berakhir, saya akan letaklah 20 minit hingga setengah jam anda rujuk, di mana saya ceritakan tentang MCA. Saya mulakan dengan sejarah kemasukan orang Cina, satu kedatangan orang Cina dalam banyak-banyak kedatangan ni kepada pertubuhan, kesatuan-kesatuan, persatuan-persatuan, tokoh-tokoh Cina dan sebagainya. Kemudian satu lagi video saya jelaskan berkenaan dengan DAP Amanah. Akhirnya saya menjurus kepada mengapa MCA dan UMNO tidak boleh berpisah, ataupun lebih tepat mengapa UMNO tidak berani ceraikan MCA. Walaupun saya dah jelaskan dalam 3 video tu, MCA dengan DAP, kalau korang nak kenakan DAP, saya pun dulu lantang kritik pemimpin-pemimpin tertentu yang keluarkan kata-kata resis dalam DAP, tapi saya turut beritahu dalam video-video itu, kalau nak dibandingkan MCA dengan DAP sama sahaja, 2 kali 5, 5 kali 2. Teliti video-video tersebut. Ada sebab saya buat semuanya secara teratur. Teliti video tersebut. Jadi pokoknya Muafakat Nasional ni tidak didaftarkan. Okey, baik. Ada orang yang beri argument apabila saya bertanya mengapa Muafakat tidak didaftarkan. Dia kata Barisan Nasional adalah satu parti, dia ada ideologi sendiri. Jadi Barisan sekarang sebagai satu parti, dia bekerjasama dengan PAS sebagai satu parti, maka terbentuknya Muafakat Nasional, iaitu gabungan. Saya kata betul, tapi sama juga dengan UMNO ada ideologi dia tersendiri, MCA ada ideologi dia tersendiri, MIC ada ideologi dia tersendiri, tapi dia bentuk gabungan Barisan Nasional yang turut mempunyai ideologi gabungan. Kemudian dia daftarkan secara rasmi di ROS sebagai satu parti. Jadi mengapa Muafakat Nasional sampai hari ini tak didaftarkan? Ini adalah satu masalah besar. Okey. Sebab Muafakat dah sekian lama berceramah dan sebagainya yang UMNO ceritakan itu, sehingga piagam 5 poin terbentuk. Itu adalah untuk memulakan pergabungan secara rasmi. Okey. Tapi kalau dah tahu jangka panjang, what is stopping you from registering Muafakat Nasional? Okey. Jangan berdaya. Terus terang, sebab pada ketika Muafakat Nasional itu terbentuk, pada ketika itu PAS melakukan perkara yang betul. Bukan sekarang, pada ketika itu. Sebab pada ketika itu, kalau saudara-saudari nak tahu, PAS sedang berbincang dengan PKR, Amanah, PPBM dan wakil-wakil dari tim B UMNO yang melakukan perkara yang betul. Satu meja rundingan untuk ke arah perpaduan yang lebih menyeluruh, bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Okey, pada masa yang sama. Okey, sebab PAS sendiri sebenarnya lebih menghala ke sini, tapi sementara tu dia relakan Muafakat Nasional. Ya, saya dah cerita banyak kali dah. Taqiyuddin terlibat, Menteri Besar Terengganu terlibat, dari PKR Menteri Besar Selangor terlibat, dari UMNO Tim B Hishamuddin terlibat, dari PPBM sekian-sekian terlibat dan sebagainya. Ya, dan mesyuarat rahsia itu berjalan agak lama, termasuk langkah yang diambil iaitu oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu pentas yang ditubuhkan Maruah Melayu tu. Okey, melibatkan semua parti. Okey. So yang itu betul. Pada masa sama PAS tengah buat 5 piagam ni, 5 poin ni, piagam tu, dia terlibat dengan sini. Dan dia memang menjurus ke arah sana. Okey. Jadi pada masa tu ada sebab PAS tidak ingin rasmikan Muafakat Nasional. Saya beritahu, ianya sebab MCA. MCA pada bulan Disember apabila Vika Siong ditanya, dia kata saya tidak boleh, adakah Datuk Seri anggap MCA secara rasmi dalam Perikatan Nasional, Muafakat Nasional. Dia ataupun Perikatan Nasional lah. Dia tidak boleh jawab. Jadi dia tidak ingin jawab sebab ada faktor PAS sana. Jadi apa yang dia buat, dia beritahu sebaliknya, sebenarnya Perikatan tak timbul pun soal sebab Perikatan Nasional bukanlah gabungan rasmi sebab tidak didaftarkan. Betul. Sama juga dengan Muafakat Nasional. Jadi PAS memang tahu benda ni dan PAS memang tidak sekali-kali akan rasmikan Muafakat Nasional secara bertulis
Sebab MCA, dan MCA pula disebabkan UMNO tidak berani, dan rujuk balik video saya di bawah mengapa UMNO tidak berani. Disebabkan UMNO tidak berani ceraikan MCA sebenarnya besar kepala. Jadi disebabkan MCA, UMNO tidak boleh bersama dengan PAS rasmikan Muafakat Nasional. Jadi dua-dua tidak hendak. Jadi ini adalah satu helah yang perlu dijelaskan kepada publik. Dan saya rasa kena ada give and take, kena sampai satu peringkat. You have to decide, adakah penyatuan ni jangka panjang ataupun sementara. Sebab kalau sementara, cara pergerakan UMNO dengan PAS lebih kurang sementara. Kalau jangka panjang, rasmikan sebelum pilihan raya. Tunjuk kepada Umar, buktikan kepada Umar bahawa committed. Sebab 5 piagam tu hanya sedikit saja yang tinggal. Rasmikan, tentukan ideologi gabungan dan register. Tak boleh, saudara-saudari. Sebab apa? PAS, pokok tunjang perjuangan PAS adalah Undang-Undang Islam, jenayah Islam. MCA memang dah tentang terang-terang duduk sepentas dengan DAP, walaupun bukan secara fizikal, tapi dari segi retorik duduk sepentas dengan DAP, serang usaha PAS untuk perkembangkan Undang-Undang Islam dengan membohongi masyarakat Cina. Kononnya undang-undang itu akan mengaibkan mereka yang bukan Muslim dengan penipuan-penipuan. Siap dengan istilah yang digunakan oleh MCA dan DAP itu adalah palsu, iaitu undang-undang hudud. Muslim yang benar-benar Muslim akan tahu there is no such thing as undang-undang hudud. Itu siapa yang keluar mulut dia undang-undang hudud, dia ni sama ada tak faham Islam atau munafik atau syirik atau apa, saya tak tahu. Hanya ada undang-undang jenayah Islam, tak ada no such istilah as undang-undang hudud. Hudud adalah hukuman, bukannya undang-undang tu. Okey. Jadi mereka secara terbuka menakut-nakutkan bangsa Cina. Itu menimbulkan ketegangan antara Cina dengan Melayu. Itu benefit parti-parti macam UMNO dengan PAS dari segi undi. Benefit MCA. Sebab apa? Oh, MCA nampak ada taring. Semua benefit sebab mereka main perkauman. Ya. Jadi kena jujur. Nombor 1, PAS kena take the lead. Sebab saham sebenarnya dalam Muafakat Nasional duduk dekat PAS, bukannya UMNO. Take the lead. Set meeting, nak tunggu berapa lama lagi? Iron this undang-undang Islam out. Terus terang tanya MCA, kalau kita nak duduk segabungan, you dah tahu dari awal ini adalah tunjang kepimpinan kita, perjuangan kita sebagai satu parti yang berideologikan Islam. Jadi terima tak terima. Lepas tu suruh UMNO buat keputusan, you want to be with us or you want to be with MCA, yang terang, jelas, tak ada beza dengan DAP. So ini saya nak masyarakat Melayu Islam clear. Faham? Kalau faham, ini yang PAS perlu buat. Nombor 2, sebelum terbentuknya Perikatan Nasional, hala tuju PAS betul. Lepas ini dia menghalalkan semua sebab dia dah malu apabila tim B dicantas oleh tim B A yang cucuk PPBM. Kemudian PPBM keluar dari Pakatan Harapan dan terbentuknya Perikatan Nasional. Maknanya rancangan jangka panjang yang sepatutnya menghala ke penyatuan lebih menyeluruh disekat tengah jalan dan mereka percepatkan, sehinggalah ia memarahkan ramai ahli parlimen, sehinggalah susah nak dapat majoriti besar yang menjadikannya kerajaan rapuh. Dan saya ulang, ada peralihan majoriti. Jadi PAS should take the lead now. Jangan halalkan benda yang tak betul yang UMNO buat. Tegur. You should take the lead. Sebab saham persefahaman antara UMNO dengan PAS duduk kat PAS. Jangan duk cerita benda yang kabur, teropong cerah. Ini semua kita tak nak tahu. Action speaks for itself. Action tak nampak. Dari segi Islamik, tegur UMNO tu. Yang nak kuasa kedudukan, tegur.
take the lead. Bawa balik kat landasan betul. Dan isu muafakat nasional perlu di-finalize. Kepada penyokong pula saya nak cerita, jangan asyik-asyik muafakat nasional, push untuk perasmian muafakat nasional, kemudian push untuk perasmian Perikatan Nasional. Kalau tidak, yakinlah dengan saya, ini semua hanya untuk undi. Faham? Itulah apa yang saya nak sampaikan hari ini. Jadi bagi saya, the best person to take the lead is PAS dalam hal ini, ya. Dan apa pun keyakinan saya dah sini, saya memang duk cari-cari formula baru. Sebab sekarang permainan persepsi ni berleluasa, sedang berlaku di Sabah, di Johor, di Perak. Ni semua persepsi. Sebab pilihan raya memang nak dekat, one way or the other. Sebab ada satu kumpulan tu memang dah ready nak collapse government. Ada pula yang ni, ada pula yang tu. So terlalu banyak komplot sedang berlaku. Peralihan majoriti ni saya tak tekankan sangat. Saya cuma kata ada, sebab itu yang saya tahu. Sebab today can happen this way, tomorrow can happen that way. Sebab di dalam politik tanah air, bukannya perikatan ke PH ke PH plus ke semua, okay, MP kita yang makan duit kita, yang bergaji duit kita, duit rakyat, yang rakyat tengah susah ni, yang mereka tengah main-main ni semua, okay. Mereka pada satu malam mereka tidur, lepas tu bila bangun tiba-tiba mereka lihat bawah, kaki dah lain. Rupa-rupanya mereka menjelma jadi kijang. Lah ni bukan lompat katak, lah ni duk main lompat kijang. Okay. Ada juga langkah kijang, ada juga langkah kangkang. Duk berlaku lah kiri kanan. Jadi kita tak tahu hari ni mereka melangkah kijang atau melangkah kangkang arah sana, esok mereka melangkah kijang atau melangkah kangkang arah sini. Sebab maklumlah MP kita ni bukan hanya kijang, mereka memang duk suka kangkang. Okay. Aku tak terkejut kalau malam ni mereka tidur, esok bangun tukar pula jadi kangaroo. Jangan nak kata mereka lompat parti ni, lompat parti sana, lompat terus masuk Dewan Senat Amerika atau Rusia, ya. Sebab dah tukar jadi kangaroo. Inilah MP kita yang makan duit anda. Jadi nak buat apa saya tak tahulah. Tapi yang saya nak, kalau parti PAS, please play your role as an Islamic party. Tak nampak dah, makin nampak PAS ni dah bertukar jadi UMNO. Makin nampak. Okay, alright. Dan Taqiyuddin kena mengaku dia terlibat dengan perbincangan mana, untuk apa, dan bagaimana perkara tu dicantas. Jangan penipu pengikut, sebab banyak benda dah tersasar. Saya bukan cerita PPBM. Sesi ni tak ada kaitan dengan PPBM. This is about UMNO PAS. Ya. Baik, sehingga kita berjumpa esok. Kalau ada soalan, tanya. Dan ingat teguran saya dalam ruang komen, don't waste my time. Ini ada yang guna hilaf, oh tak ada freedom of speech. No. Freedom of speech comes with limits. Okay. Kalau budak rumah ni, dia tak puas hati dengan budak rumah sana, dia takat duduk rumah dia, dia bising-bising ke apa, itu hak dia, freedom of speech. Takkan dia nak keluar rumah dia ni, dia nak masuk ke dalam rumah, pintu pagar rumah sebelah baru nak bising. Itu dah consider intrusion. Okay. Don't use freedom of speech as an excuse. Banyaklah helah. Okay, orang-orang yang duk datang, duk berak, duk merayap dekat grup saya, kacau I punya audience. Don't waste our time. Okay. Kalau ada mesej peribadi, ada messenger, itu hak saya lah, saya nak jawab ke tidak. Okay. Jangan buat offer-offer dekat komen saya. Don't waste my time, I will remove you. Ya. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.